والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah pada muka berapa? 12. Setelah kita lepas dah bicara yang musannif kita kata ulama telah ittifaq dan ijma' dah bahawasanya mengadu-mengadu tu duk pelagak orang tu satu dosa besar. Kecek hak tu. Lepas tu dia misal beberapa perkara yang berkaitan dengan dosa yang hasil daripada lidah. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu dan hendak yakin olehmu. Ketahui ni suruh kita yakin. Hendak yakin olehmu, hei orang yang berjaya, orang yang hendak berjaya di akhirat. Hendak yakin olehmu, hendak ketahui olehmu akan bahwasanya dah barisyak. Ketahui olehmu akan bahwasanya lidah itu lidah yang bersifat dengan sifat perkata tu lah. Kita nak disifat perkata tu. Kalau lidah tak boleh kecek, dia tak ada faedah juga nak kecek di sini. Maksud lidah tu kena kepada lidah yang boleh kecek. Bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar anggota daripada kejahatan. Apa maksud situ? Sebesar-besar anggota bukan besar mana pun. Lidah ada kita nak tulen besar mana. Sebanyak-banyak anggota. Jadi anggota yang banyak sekali. Anggota yang banyak sekali. Banyak sekali ke mana? Dan sebesar-besar anggota. Jadi seberat-berat anggota. Anggota yang berat sekali. Berat sekali. Nampak zahir tu ringan je, tapi berat su. Nampak sikit je tapi banyak su. Anggota yang banyak sekali dan sebesar-besarnya daripada kejahatannya, nisbah kejahatan. Nisbah kejahatan dia. Tulis itu pada kejahatan, yakni anggota yang banyak sekali kerja kejahatan dan derhakakan Allah.
dan anggota yang besar sekali melaku kerusakan. Ni kalau ulama akhirat tak betul, kita tak gambar tu. Kita dah rasa tak ada apa, banyak tangan lagi, banyak mata lagi, banyak kaki lagi buat kejahatan. Lidah nak banyak mananya. Dah. Ulama akhirat Allah Ta'ala buka mata hati dan bersuluh apa dah. Anggota hak berat sekali dan juga banyak datang kejahatan sekali ialah lidah. Lidah. Ya sebab lidah tu buat dia punah habis semua. Dia tak kecek so tak rusak hal lain. Tak rusak hal lain. Tu. Sebab itulah pepatah dulu kata, kita kata dulu apa dia? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kerana pulut tu santan binasa, sebab pulut tu sate yang dipunah. Dia ulah cara dia, kita tak nak pulut buh sate, punah basi. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Semua lain binasa turut mulut. Sebab mulut kecek tak kena belakang. Itu dia. Sebab itulah ia besar-besar sekali anggota. Maka apabila kamu tahu dah, maka apabila kamu sudah mengetahui demikian, itu maka jawab dia. Maka apabila kamu sudah mengetahui demikian, bila kamu tahu dah begitu, maka lazimkan olehmu, wahai yang berkehendak kejayaan di akhirat. Lazimkan olehmu, lazim akan memeliharakan lidah. Memeliharakan lidah. Yakni hendaklah kamu sentiasa jaga lidah. Kena ayat gitu ya. Lazim tu. Lazim tu maknanya hendaklah kamu sentiasa menjaga lidah. Kena lazim pehera. Lazim pehera di sini mana sentiasa jaga. Bukan kata suruh jaga sekali-sekala, jaga lek pagi tengah hari tak apa, lek petang jaga pula dah. Lazim ni hendak sentiasa menjagakan lidah. Nyonya lidah. Kena jaga benda tu. Allah. Nak tunjuk bodoh ke orang pun di situ. Mata tu tak boleh tunjuk bodoh ke orang. Tangan tak boleh tunjuk bodoh ke orang. Kaki tak boleh tunjuk bodoh ke orang. Lidah boleh tunjuk bodoh ke orang. Bodoh budak ni. Bodoh kan. Alah, tengok you kecek. Tu nampak kemah molek tapi tu tunjuk rupa, tunjuk dalil ikut orang tu lidah. Mata tak boleh tunjuk benda dalil. Mata. Tu. Orang tahu kata kita nak fikir ke apa. Kita tu hati perut pedal kita lagu mana. Tahu dengan lidah ya. Tak boleh tahu dengan mata. Tak boleh tahu dengan tangan. Sebab tu kena jagakan dia. Dan tiada menolong akan dikau. Tiada menolong akan dikau. Ini tiada ada cara dan jalan untuk tolong engkau. Itu maksud tiada menolong. Tiada ada cara dan jalan untuk tolong engkau. Tak ada jalan nak tolongmu. Tak ada cara nak tolongmu. Tiada menolong akan dikau. Tiada menolong atas sejahtera, atas selamat dan terjaga daripada kebinasaannya, kebinasaan lidah. Tak ada jalan dah. Tak ada jalan lain dah. Untuk nak tolongmu di atas nak selamat daripada binasanya binasa lidah. Binasa ini kebinasaannya, kebinasaan yang dikerja olehnya. Ya lidah ni tak binasa. Hak yang dibinasanya benda yang kerja tu buat dia punah. Lidah tak punah duduk situ lidahnya. Tapi dia kecek benda hak yang kerja tu jadi punah habis. Tu. Tiada menolong akan dikau. Tiada menolong atas sejahtera, selamat terjaga daripada kebinasaan. Kebinasaan yang dikerja olehnya.
Oleh lidah tu tak boleh tolong. Tak ada cara, tak ada jalan. Malaikat satu jalan ya. Hak boleh temu kita selamat daripada kebinasaan lidah. Jalan lain tak ada. Musa ni raya. Tak ada jalan lain. Allah, ni ulama ni dia lalu dah. Dia mula rakyat tu dia melepas dah. Dia melepas akobah tu dah. Dia mau serah belakang dah. Ni kita nak turut jalan ni demo je ni. Demo cuba belakang dah nak jalan. Demo lalu belakang dah. Temu jalan tu sumat. Masuk jalan ni sumat. Tak ada jalan dia kata. Tak ada jalan. Nak pergi selamat. Jalan nak temu pergi tu dengan selamat tak ada. Malaikat satu cara dia. Mengasingkan diri daripada manusia. Dan mengekalkan dia. Malaikat pada ketika berhajat. Dua cara tu. Dua jalan ni. Dua cara ni. Kalau kita jalan ke mana-mana cara daripada dua ni, selamat dah lidah. Kalau tak ada dua ni, tak selamat. Malaikat mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri ni, orang panggil uzlah lah ni. Mengasingkan diri. Atau mengasingkan hati daripada manusia. Mengasingkan diri itu orang panggil martabat hak abidin. Kita biasa ni kena asing diri. Tapi martabat awliya tu dia tak asing diri dah, dia asingkan hati. Dia duduk dengan orang pun hati dia tak duduk dengan orang ni. Walaupun duduk dengan pai ramai-ramai, duduk bersama manusia pun. Martabat orang kena usaha asing diri dulu. Malaikat mengasingkan, mensukukan akan diri kita. Atau mengasingkan akan hati kita daripada manusia. Ledek suku, ledek seorang tu hengok. Sebab tu dalam satu hari tu kita kena ada juga masa untuk kita asing diri daripada orang ramai. Bukan kata kita kena ada asing 24 jam. Tapi kena ada juga masa kita dengan Allah Ta'ala. Kena ada. Kena tak jadual tu. Untuk kita dengan Allah. Untuk kita doa asingkan diri tafakur kesalahan kita. Ya kena ada satu masa. Satu masa. Tengah sejah tak apa dah. Tengah je pun Alhamdulillah. Boleh asing diri daripada manusia semua. Niat koti mulut nak selamatkan diri daripada kejahatan. Mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri itu bukan niat nak mereka selamat daripada kita tu. Nak kita selamat daripada mereka. Mengasingkan diri, yakni tulis itu pada mengasing. Jadi dengan niat hendak selamat manusia. Hendak selamat manusia daripada kejahatan lidah kita. Itu dia. Dengan niat hendak selamat manusia daripada kejahatan lidah kita. Ya dua. Ya kalau niat tak kena tu jadi masuk ria pula dah. Uzlah ni kalau niat tak kena masuk ria pula. Lagu mana? Nak uzlah. Pasal apa mungkin duduk seorang lagu tu? Usah bi orang lah ni. Kapung punah bi. Punah ye bi. Punah ye. Tak boleh duduk lah kapung tu. Ngaruk saja. Jadi pandai su'uzan. Sengkau jahat kepada orang ramai. Jadi seolah kata kita ialah molek. Kita asing gitu, kita ialah moleknya. Dalam kapung tu punah bi. Rusak bi. Jadi kita tu pandai mulia diri kita pula. Akhirnya diria perbuatan kita. Maka asing tu bukan nak kita selamat daripada mereka. Asing diri nak mereka selamat daripada kita. Nak mereka selamat daripada kita. Ni aku duduk seorang ni, demo tak kena mau duduk dengan kecek pekku. Demo tak berdosa dengan sebab dengan umupakku tu. Demo tak berdosa dengan sebab dengan maki caciku tu. Tu jadi. Jadi kira kata nak jaga mereka daripada keselamatan. Uzlah tu kena jaga hati. Jaga hati situ. Malaikat kena asingkan diri daripada manusia. Satu jalan ni. Dan jadi atau. Dan ni dengan mana atau kepada mengasing. Pilihlah mana-mana so. Bukan mesti kena asing. Kalau tak asing pun dia. Tak kecek pun selamat dah.
Tu kat kecek selamat dah. Duk ramah-ramah. Tapi kalau tak kecek banyak pun selamat. Tu dia. Ialah kutu. Kalau benda hak tak ada dosa ke apa pun, kita kata kecek biasa, buah biasa ni pun, kalau kita kira yang menelik dia semata, kita kata kecek tak ada dosa apa, kecek benda biasa. Kita kata yang menelik dia lagi. Duk dia tu nombor satu lagi. Sampai tu ulama kata in kanan kalamu min fiddatin fassamtu min zahabin. Tu gitu. In kanan kalamu min fiddatin, jika adalah bercakap itu adalah ia daripada perak. Kalaulah ibarat kata kecek tu daripada perak, buat daripada perak. Kalau kita kecek tu harga dia super perak, fasamtu min zahabin, maka bermula diam itu daripada emas. Dia daripada emas. Kalau kecek daripada perak, duk dia tu daripada emas. Lebih lagi, dia menelik dia semata. Kita duk dia tu, dia menelik semata dah. Tu bokek ada satu hari kata as-samtu sayyidul akhlaq. Penghulu segala akhlak tu duk dia. Lepas tu Nabi kata faman madha ustukhiffa bih, maka barang siapa bergurau-gurau, duk gurau banyak kecek, buang ngongeng-ngongeng, ustukhiffa bihi, nascaya dibilang ringankan dengannya, dengan man tu. Orang pakak bila ringan dengan dia, orang tak ambil hadu mana, orang tak pergi mana kecek pe dia, nampak ringan kecek pe yang sepatah-patah ringan, tak ada berat. Orang tak pergi mana, orang buat ringan-ringan je dengan dia. Tu tengok. Nabi pesan lagu tu dah. Faman mazaha ustukhfa bihi. Tu dia. Habis itu, akhirnya orang mung ni akhirnya dia ringan semata. Kecek pe dia tak nak pergi mana. Buah. Jadi orang tak pergi sangat kecek pe dia. Kadang dia cek homolek, kecek hok sungguh dia pun tak nak percaya dah. Mu ni buah, mu ni jadi gitu. Sebab itu ya penghulu dia dah. Maka kata musannaf, malaikat mengasingkan diri daripada manusia dan mengekal. Maksud mengekal ni membanyak. Nak dia dikekal sokmo tu, nak ada lagu mana? Mati. Kekal dia kan. Mengekalkan dia ni kena mati so. Paduk kita duduk ni, kita duduk dia tak lepas pada kecek. Maksud mengekalkan dia, membanyakkan dia. Membanyakkan dia. Banyak lek duk dia. Tu. Duk dia. Kalau nampak tak ada faedah apa, duk dia. Duk dia. Ni isyarat ni. Ni kalau kita kira ni isyarat kepada hadis Nabi yang kita sebut dulu ni. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, man kana, barang siapa yang adalah ia, yu'minu, beriman ia, billah dengan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, falyaqul, lam amar lil wujub, maka hendaklah ia bercakap ia, maka hendak bercakap ia, falyaqul, maka hendak bercakap ia khairan, akan perkataan yang baik. Keceh amalan. Nabi kata kalau beriman dengan Allah sungguh, tu beriman dengan hari akhirat sungguh, keceh amalan, maka orang kecek baik ni menunjuk iman dia juga tu, menunjuk atas iman dia yang sempurna dah. Nabi kata ataupun kalau tak kuasa juga nak keceh amalan, liyasmut, hendak diam ia. Tak usah kecek gapo. Tak usah kecek gapo. Kalau nak kerja kebaikan tak boleh ke? Was tak nak kerja kebaikan, jangan kerja kejahatan. Itu. Kalau tak boleh kecek benda baik, duk dia. Tu dua tu yang Nabi kata. Auliyasmut. Tu maka isyarat dah tu. Kata musannaf ni. Masya-Allah, dan mengekalkan dia. Malaikat. Malaikat. Ni orang panggil istisna mana? Istisna mana? Istisna kepada mengekalkan diam tu. Kira hak ni. Kita membanyakkan diam malaikat yang
dibenarkan boleh kita berkecek, melainkan pada ketika berhajat. Ketika berhajat. Maksud berhajat ni berhajat yang dibenar oleh syarak. Tu berhajat sokmo kita ni, orang kita ni hajat sokmo. Masuk kedai kopi, hajat. Kecek buah, hajat, ada hajat sikit. Ada hajat sikit. Hajat ke apa kecek buah banyak? Hajat nafsu tu. Maksud maka pada ketika berhajat, jadi berhajat yang dibenar, hajat yang dibenar oleh syarak. Hajat yang syarak kata okey boleh. Syarak kata boleh. Bila kata dibenar ke, wa imma wajib, wa immanya sunat. Dua tu yang dibenar oleh syarak. Adapun hak harus ni, syarak tak ada kata apa. Nak kata benar, ya kira masalah benar juga. Cuma maksud berhajat yang dibenar oleh syarak. Maksudnya duduk dalam dua hukum tu. Kecek hak wajib, kecek hak sunnah. Kecek hak wajib, kecek hak sunnah. Tu. Tu ketika tu tak apa, jangan duduk dia. Ni ketika wajib berkecek pun duduk dia juga. Tu tak kena tepat pula dah orang panggil. Tu tugas lidah kena berkecek. Ketika sunat berkecek duduk dia pula. Tu tak jadi pula situ. Malaikat pada ketika berhajat. Orang kita ni pula agak teka berhajat dia tak kecek, teka tak berhajat dia kecek. Ya dia tu. Teka orang suruh kecek dia tak kecek. Tapi ketika orang tak suruh kecek, dia kecek pula. Lawai semua. Pada ketika berhajat, kepada takluk kepada berhajat. Malaikat pada ketika berhajat kepada berkata-kata, kepada bercakap-cakap. Tu tak apa. Misalnya ketika berhajat ni, hajat yang dibenarkan oleh syarak ni misalnya seperti belajar. Belajar ni belajar ilmu lah, belajar ilmu sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah atau ilmu yang sunat. Maka mengikut keadaan pula. Kalau ilmu fardu ain wajib berkecek. Ilmu fardu ain ni wajib berkecek. Maksud belajar ni apa? Seperti kita buat belajar tu, seperti bercakap pada tanya masalah. Tu nampak rupa belajar. Teka duk mengaji kecek ke apanya. Mengaduk dia ke, bukan duk kecek dengan tok guru. Maksud belajar yang jadi seperti bertanya masalah. Kita tanya masalah tok guru. Kena berhajat kepada kecek lah tu. Nak duk dia tu, tok guru tak faham maksud kita. Lalu tu kena berhajat kepada bercakap ketika belajar. Maka kalau ilmu tu ilmu fardu ain, wajib kena tanya. Duk ngaji usuluddin, wasab fikih, wasab syok tentang akidah tu, wajib kena tanya. Bukan kena tanya serta-merta, kena tanya selalu, tak boleh tangguh-tangguh. Kerana kita tak boleh helak diri kita daripada syok walau seminit pun tak boleh. Kena dah yakin semua kita. Bila mula syok mari, kena tanya selalu untuk clear. Hak tu wajib. Masalah fiqh, wajib kena tanya, dia tak kerti. Tu hak tu wajib bertanya, wajib kecek pula. Kalau masalah fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau sunat, sunat. Gitu ya. Kena tanya. Ya kena tanya. Bokek as-su'alu nisful ilmi dah. Ibnu Mas'ud ke siapa kata? Ibnu Abbas kata, tak silap dah. Tapi warid daripada sahabat, as-su'alu nisful ilmi. Tanya tu setengah ilmu dah. Tanya, pandai tanya tu setengah dah. Sebab apa ni satu paruh bagi ilmu dah. Separuh ilmu. Tu pandai tanya. Kita tanya ikut tanya belakang tak pandai kira tak ada pula. Tu tanya yang molek tu. Nisful ilmi dah. Orang wahai menanya tu dia nak beli ilmu banyak. Cuba kita tengok hadis-hadis Nabi. Banyak ke sahabat jadi tanya tu. Kita boleh tupai ilmu Rasulullah tu dengan sebab sahabat hak bersing jenis wahai tanya. Seperti belajar dan mengajar. Mengajar ilmu ni maklumlah mengajar dia kena berkata. Bukan belajar ni pun kada tok suruh suruh baca. Kita baca. Maksudnya belajar dah.
Kau cara masing-masing pula. Kalau Syekh di Mandili, kalau pada Mekah tu. Pada Mekah, dia nak wi anak murid baca, dia dengar dia nak wi anak murid baca, payah hurai. Wi anak murid baca dia hurai. Kebanyak keadaan yang lagu tu. Kalau Syekh di Mandili tu, dia baca lagu ni. Anak murid dengar. Tok guru duk baca-baca, anak murid dengar. Tu cara dia. Maka mengikut pada dia tak cak manalah nak wi tok guru seorang dia kecek. Dia nak wi anak murid baca. Bagi dianya cara itulah dikatakan mengaji ya. Kalau anak murid baca tok guru dengar tu orang panggil mengajar. Pada yang kata. Anak murid baca tok guru dengar hurai-hurai. Tu orang panggil mengajar tu. Ada pun tok guru duk baca, anak murid dengar tu orang panggil tok guru duk mengaji. Ada yang kata tok guru duk mengaji. Habis tu dia lalu ikut Masjid Haram tu. Nampak Syekh dia duk mengajar. Dia kata, kau dia bukan duk mengajar. Dia duk mengaji. Tengok. Dia duk baca anak murid dengar. Anak murid dah tidur dengar dia. Dia kata kau dia tu. Dia duk mengajar lagu tu. Duk mengaji tu. Kau dia duk mengaji ke apa budak? Masing-masing cara lah. Maka belajar dan mengajar ni masuk daripada kena guna percakapan, kena guna lidah. Seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Ni masuk dari sunat, masuk dari sunat. Ini syarat membenar, memberi nasihat, memberi perkataan untuk kebaikan kepada orang. Itu memberi nasihatnya ni berkata untuk kebaikan pada orang lain. Berkata untuk kebaikan pada orang lain. Itu orang panggil memberi nasihat. Lagu tu kecek benda yang menjadi kebaikan ke orang. Itu nasihat. Itu tugas kita. Nasihat. Tapi nasihat pun nasihat kepada mereka yang dizonkan terima nasihat. Mereka yang kita kita berat hati kata ia akan terima nasihat, maka waktu sunat kita nasihat. Adapun orang yang kita yakin kata ia tak terima nasihat kita, bukan mendatangkan mudarat pula bila kita nasihat ketika tu haram pula nasihat. Duk dia lebih baik. Duk dia. Hak tu kena duk dia. Tu dia. Hak ni lah orang panggil kebanyakan kelakuan di akhir zaman ni. Di zaman sekarang lah ni, diam lebih baik. Nasihat tu payah dah orang terima. Payah dah. Tak banyak dah. Ada tu ada. Tapi kekurangan dah. An-nasihatu sahlun, Imam Ghazali kata dah. Nasihat tu mudah ya. Nasihat ni tak ada payah ni. Baca hadis, baca Quran, tengok ajar kecek molek. Mana boleh dah nasihat ni. An-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Dan bermula benda yang muskil itu ialah terimakan nasihat. Hak masalahnya hak terima tu bayar. Nasihat mudah terima tu bayar. Tabiat manusia ni. Maka guna lidah untuk memberi nasihat kepada orang, kepada kawanku. Dia kena ada benda tu. Manusia kita ni ingat dah, kena ada seorang yang boleh nasihat kita. Jangan duk halak diri dalam keadaan tak ada orang boleh nasihat. Orang tu binasalah hidup dia. Suk-suknya kalau jadi gapo-gapo pun dia kena ada penasihat yang seorang hak dia dengar kata insya-Allah selamat orang tu. Maka kalau dia jadi raja, jadi menteri, jadi puan, jadi ketua besar mana pun, banyak ke dia jadi debat dia tak dengar kata orang dah. Maka ada seorang hak dia dengar, alhamdulillah, dia tu akan selamat. Walau tok guru pun dia kena ada seorang hak dia dengar kata orang hak lebih besar pada dia lagi, hak dia dengar kata hak orang tu nanti nak tu nasihat kita. Dia kena ada pergi seorang yang boleh nasihat kepada kita. Selamat kita. Maka bersembah oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bersembah ni bertanya ataupun bercakap, bertanya, berkata, dia guna istilah
Tinggilah makna kita dengan Rasulullah. Kita kata bersembah, bertanya. Rasulullah tu bersabda, kita tu bertanya, bersembah. Bersembah bertanya oleh Mu'ad, sahabat Nabi bil Jaban. Mu'ad bin Jaban radhiyallahu an. Mu'ad ni seorang sahabat. Mati dia tahun 18 Hijrah. Mati tahun 18 Hijrah. Kubur duduk di Syam, mati di negeri Syam. Dia duduk dengan Nabi. Jadi lalu lagi. Kalau kira Mu'ad ni pun masuk Islam awal-awal. Cuma pada tahun yang ke-8 Hijrah tu, bila Nabi buka Mekah dah. Bila Nabi buka Mekah, orang Mekah masuk Islam bagi semua masa tu. Nabi hantar dia pergi ke Yaman. Tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi hantar dia pergi ke Yaman. Ketika tu Nabi hantar dia suruh pergi mengajar ke orang Yaman. Dia duduk di Yaman sampai Nabi mati. Yang klik mari Madinah tu Nabi mati dah. Nabi mati dah pada tahun 10 Hijrah. Lepas tu lepas pada khabar kata Nabi mati, dia pergi ke Syam pula. Dia tak duduk di Madinah, dia menghijrah kepada Syam. Mati di Syam. Mu'ad bin Jabal ni. Tu radhiyallahu taala anhu. Kita pergilah masjid dia di Yaman tu, Masjid Mu'ad bin Jabal, tempat dia pergi. Tempat dia pergi dakwah. Bersembah oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad katakan, hadis ni banyaklah riwayat oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab dia, kitab hadis dia. Tapi musnah kita nakkan dengan rupa maksudnya ni, kalau kira bersembah oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sebelum pada dia nak berangkat kepada Yaman tu, dia minta nasihat ke Nabi. Sebelum pada dia nak pergi tu, minta Nabi wasiatlah gapo-gapo, banyak wasiat yang minta Rasulullah. Dia kata, Hey Rasulullah, wahai Rasulullah, berpesan olehmu, wahai Rasulullah, akan daku berpesan, jadi beri nasihat olehmu. Pesan ni beri nasihat dah. Berpesan, jadi nasihat, beri nasihat olehmu, wahai Rasulullah, akan daku nasihat sikit. Amal nak pergi, nasihat sikit. Banyak Nabi nasihat dia belum pergi. Orang dulu ni dia tinggal sungguh dah, tak supaya melaning tinggal pun tak wasa jauh mana pun wasa dekat lagi, dia ada teknologi banyak. Pesan sikit tak apa nanti nak tahu mula. Orang tu kata. Tak apa nanti nak tahu semula. Lah ni dulu ni dia tinggal semua. Kalau pergi Mekah pakai tak tahu dah nak save orang rumah. Orang tua mati ke lagu mana, kalau nak pergi ngaji di Mekah tak tahu dah. Surat nak sapa mari tu buat 1 hari je. Surat sapa mari tu buat 40 hari, 1 hari dah barulah khabar. Orang dulu. Tapi orang ni dah tu kemudahan yang banyak. Sampai tu ni mari duk ngaji ponok tu rasa jauh lagi. La ilaha illallah. Rasa ingat ke rumah. Kalau dekat Ning je. Ni tak ada pergi luar negeri mana lagi. Dekat Ning je. Masa ingat ke rumah. Ingat Allah. Teresap pada ada macam-macam. Kemudahan lah ni. Allah. Saya dulu dengan ngaji sekolah pun seminggu sekali ya, jalan pergi di kampung tu ya, ada tu ya. Tu teresap. Jadi duit dah 10 kop. Duit sekut yang buah 10 kop ada yang makan ya tak tahu dah. Duit 10 kop tu. Dan kita kecek 2 kop, dia tak tambah dah. Buah duit 10 kop tu. Kena buah duit sekut barulah dia tambah. Kalau kecek 2 kop dia tambah 8. Dia waktu biar tambah dah. Tu. Seminggu sekali. Hari Maat lagi. Masa mula-mula pergi ngaji. Susah lah. Tu pun kena tu queue pula. Dia banyak penuh orang duduk tunggu. Tak dulu. Tak. Lepas tu ada cara. Ada pasal menipu. Ada cara untuk nak jadi tak makan duit. Tu. Jenis tekir gapo jadi kurang sikit makan. Ya ada lah kau masa dulu. Tu. Tapi orang ni dah. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu minta Nabi pesan sikit. Ya Rasulullah, berpesan olehmu akan datang. Maka mengeluarkan
mengeluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa tubik. Akan lidah bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah mana? Sifat lidah yang maha mulia. Lidah yang maha mulia. Lidah yang mulia. Nabi bawa tubik lidah dia, Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa tubik lidah. Maksud membawa ni yakni mengeluarkan dengan jari dia. Mengeluarkan yakni dengan jarinya. Bukan kata Allah jelai tubik gitu. Nampak huduh pula jelai gitu. Alamak. Bukan gitu. Nabi bawa tubik. Kalau hadir lain pula Nabi pegang dengan jari dia. Ambil pegang lidah. Allah kata, jelai tubik tu lah, tapi bila nampak sikit yang Nabi kata gitu. Pegang dia. Bawa tubik tu. Lepas pada tu dan bersabda iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tahan olehmu. Tu wahai Mu'ad. Tahan olehmu, pelihara olehmu wahai Mu'ad. Jaga olehmu, maksud tahan ni pelihara, jaga. Tahan olehmu, jaga olehmu wahai Mu'ad atas engkau. Jaga tahan atas diri engkau. Jaga olehmu, tahan olehmu, sabar olehmu, olehmu atas dirimu tu. Tahan akan ini. Akan ini anggota. Ini dah. Jaga ni. Mu'ad. Jaga ni. Jaga ni. Tahan molek. Koci. Hak tu. Akan ini lidah. Ini anggota iaitu lidah. Allahu Akbar. Nabi tak pesan lah. Berartinya benda Nabi pesan ni ya besar dah, besar dah. Dia boleh jaga tu, jaga segala-gala. Kita kata mata ni punah dah, mata ni dah. Mata ni rusak cekak dah, benda yang banyak dosa dah yang hasil dengan dia. Mulut. Kalau kira mulut. Sebab dengan mulut tu dia heret mata pergi juga sikit. Dia kata pergi. Ajak orang. Gini ni. Pergi situ, pergi sini. Pergi. Mulut ajar mula-mula. Akhirnya kaki berjalan. Tangan pergi. Mata tu tengok. Tu akhirnya dengan sebab dia juga. Tu. Waliyazabillah min zalik. Kalau gitu kata dia, artinya habis hadis kat tu. Hadis kat tu. Lepas tu musannaf kita wa hurayah hadis. Artinya, arti sabda Nabi. Arti bersabda Nabi. Nabi kata lagu tu maksud apa? Nabi suruh kita jaga. Suruh Mu'ad jaga anggota tu. Yakni, lidah engkau. Bermula lidah engkau itu. Wahai Mu'ad. Bermula lidah engkau itu. Lidah mana? Sifat kepada lidah. Lidah yang seperti lidah aku ni. Tu. Hak Nabi kecek jaga hak ni. Bukan suruh Mu'ad mari jaga lidah dia. Lidah dia tak apalah. Tapi dia pegang lidah dia. Nabi pegang lidah. Jaga ni. Bukan suruh jaga lidah dia. Jadi lidah mung tu. Hak supaya lidahku ni. Tu maksudnya itu. Bermula lidah bagi engkau. Lidah yang seperti lidah aku ini. Seperti pada pihak jadi anggota tu lah. Jadi anggota badan tu. Seperti pada pihak jadi anggota badan. Tak ada serupa pada pihak rupa dan kemuliaan. Lidah Nabi tak serupa lidah kita. Walaupun serupa pada nisbah jadi sama-sama jadi anggota. Kemuliaan tak sama. Nak banding tak boleh. Lidah yang sentiasa zikrullah. Masya Allah. Dia zikir kepada Allah tu. Kalau kita tengok lepas zanji tu.
dia berzikir ke Nabi. Nabi duk berzikir semenjak dia duduk jadi benih tu lagi. Ada orang dengar ke masa duduk jadi benih siapa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallahu ta'ala wa labah. Duduk jadi benih pada dah tulis belakang dia. Allahumma salli. Belum pada tu. Tu. Tok nenek yang lagi tu. Orang tepi tu dengar suara dak berzikir. Tuik mari ikut belakang tu boleh belakang. Duk zikir Allah Ta'ala. Duk bunyi-bunyi mari dah. Teka jadi benih tu lagi. Turun-temurun mari sampai ke Abdullah. Tu dia. Duk bunyi suara. Tapi setengah-setengah orang lah. Nak yang kata hikayat mari bunyi tu. Ada dalam kitab berjanji tu sebut tu dah. Maka kata lidah tak serupa. Ini serupa pada pihak jadi anggota je. Maka bermula lidah engkau yang seperti lidahku ini. Hendaklah. Wajiblah engkau wahai Mu'ad, wajiblah engkau tahan, berhenti. Maksud tahan ni berhenti. Tu. Jaga akan lidah engkau tu. Lidahmu hak serupa lidahku ni, hendaklah mu jagakan dia, hentikan dia, berhentikan dia, tahan-tahan tu daripada berkata-kata, daripada bercakap-cakap. Kena jaga, kena tahan daripada berkata-kata. Berkata-kata dengan perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Perkataan yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul, kena jaga. Kena jaga. Sebab itu ada satu hadis. Nabi kata gana. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam musnad dia. Nabi kita kata an-nasu salasatun. Bermula manusia tu ialah 3 golongan dia. Manusia ada 3 golongan. Mana 3 golongan? Ghanimun, wasalimun, wasyajibun. Nabi kata an-nasu salasatun. Ghanimun, wasalimun, wasyajibun. Manusia ni 3 puak ni ya. Satunya ghanimun, yang laba, yang beruntung, boleh laba, dapat kelabaan, yang berlaba, yang dapat kelabaan. Ghanimun, wasalimun, dan yang selamat. Tak laba tapi selamat. Wasyajibun, dan yang binasa. 3 puak ni. Laba, selamat, binasa. Lama binasa. Maka hak laba tu lagu mana? Fal ghanimu alladhi yazkurullaha ta'ala. Maka bermula orang yang laba tu ialah alladhi yazkuru Allah Ta'ala, ialah orang yang zikir Tuhan. Hak berzikir kepada Allah tu laba. Dia boleh laba semua. Tu. Wassalimu as-sakitu. Bermula orang yang selamat itu ialah orang yang diam. Orang selamat tu orang diam. Dia tak laba. Dia tak rugi, tapi dia selamat. Wassalimu as-sakitu. Orang yang selamat ialah orang yang duduk dia. Orang dia ni selamat. InsyaAllah dia selamat. Dia tak jadi apa. Duduk dia ni dia selamat. Tak mudarat. Tak dapat apa laba-laba benda. Dapat kelabaan benda. Tapi selamat dia. Wasyajibu alladhi yakhudu fil batili. Wasyajibu, dan bermula orang yang binasa itu ialah alladhi yakhudu ialah orang yang memasuk ia dan bercampur ia dan mengagung ia tu ya khada fil batili, pada benda yang batil, benda yang kagum. Kecek buat ikut benda kecek tak dapat dah mengupak, dah mengacau. Macam-macam tu batil saja. Tu orang tu binasa. 3 golongan tu ya Nabi kata. Kalau itu kita nak duduk di mana? Kalau tak selaba pun yang rugi weh. Kalau tak selaba pun yang duduk rugi. Tu dia. Habis itu
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi. Dan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni hikayat ni orang panggil ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia Sayyiduna Abu Bakar. Ia pegang. Sayyidina Abu Bakar akan lidah bagi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia. Pegang akan lidah dia. Ni. Dan satu lagi kata, Sayyidina Abu Bakar ni dia sentiasa letakkan satu anak batu dalam lidah dia. Anak batu dah sutik. Batu ada sutik, dia bubuh dalam lidah dia. Tu dalam minhaj, dalam Ihya Ulumuddin kata, Abu Bakar ni sentiasa bubuh. Jadi mulut dia tu duk nampak supaya duk nak makan gapo. Ada anak batu sutik dalam tu. Jadi gimana-mana pun ada anak batu dalam mulutnya. Abu Bakar. Tu. Jadi nak kecek tu, jadi beringat sokmo. Takut batu tu bik. Malaikat berhajat semua jiwa tu bik. Berhajat semua barulah jiwa tu bik batu tu berkecek. Boleh berat sokmo. Sebab kita ni kalau kita boh gapo dalam mulut, kita tak save kecek dah kan. Tu dalam tu. Tu Abu Bakar lagu tu. Akhirnya dia pegang lidah dia, ambil lidah dia pegang. Wis sahabat lain tengok. Maka Abu Bakar tu pegang akal lidah dia dan berkata, iyo Abu Bakar. Dia katakan, inilah. Bermula inilah. Ini lidah ni. Lidah inilah. Salah kata kita. Inilah. Jadi lidah inilah. Lidah ni. Ialah anggota yang mendatangkan akan daku, menjatuhkan akan daku, memasukkan akan daku, mendatang, menjatuh, memasuk pada segala tempat kebinasaan. Ni. Hak ni wak iku punah ni. Hak ni wak iku punah. Tempat hak binasa semua ni wak bawa pi jatuh ni. Allah Akbar. Masya-Allah. Dia Sayyidina Abu Bakar bagi tu ni Allah. Abu Bakar ni khalifah Nabi, orang Nabi yang jamin masuk syurga dah. Salah satu daripada al-mubasysyirin bil jannah. Mereka yang Nabi gembirakan dengan berita dapat masuk syurga ketika dia hidup lagi. Radhiyallahu, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik kawan Nabi, sahabat-sahabat. Tu. Dari hati yang beringat, jaga. Kita ni tak tentu lagi syurga ke neraka. Wa yazbillahi min zalik. Tu pun duk balik. Hak duk yakin dah kata masuk syurga pun dah hari. Allah dah. Inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Awakani ya wahai. Jadi hati lembut. Dia tak kerah, tak nampak rupa dia tak kerah, tak nampak lembut. Tengah tapi hati dia sangat lembut. Sayyidina Umar ni rupa tegah, rupa nampak kerah, nampak gakai, tapi hati lembut. Hati lembut ke? Sayyidina Usman tu rupa nampak lembut. Maksudnya kelakuan dia tu lemah lembut. Lepas tu hati lembut belaka sahabat, cuma rupa pula dah situ. Umar tu nampak gakai, nampak, tapi hati lembut. Hati lembut. Abu Bakar ni tengah lepas tu hati lembut, mudah tiap, mudah menangis. Dengar apa-apa sikit menangislah dia. Jadi Allah Ta'ala dia nampak banyak perkara. Dia dapat fikir dan ilmu yang sahabat lain tak reti. Abu Bakar reti. Inilah, lidah inilah ialah anggota yang mendatangkan dan menjatuhkan, memasukkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Tempat yang merosakkan pahala aku. Tempat kebinasaan, yakni kebinasaan di akhirat. Tempat kebinasaan di akhirat. Hak ni buat dia dipunah ni. Tu. Dalam kitab min Ihya panggil al-mawarid. Mawarid dia kata. Hadza awqa'ani fil mawarid atau awradani fil mawarid. Hak ni hawawi aku mendatangkan aku dan menjatuhkan aku dalam tempat binasa. Hak ni dah. Berkata oleh syair
Apa dia syair? Musana kita wak likungnya terjemah penyair. Penyair. Tok tukang syair, tukang pantun Arab. Kalau penyair ni kena ke syair juga dah. Syair tu Arab. Penyair tu pun Melayu. Dengung-dengung Arab abang ni. Syair penyair. Daripada syair tu penyair. Padahal kalau kira bahasa lain tukang pantun Arab. Tukang buat patung bahasa Arab. Tu orang panggil penyair. Maka tok tukang penyair kata kena. Oh ni penyair Melayu lah kalau kita kira. Tak tahulah masa nak terjemuh ke kan. Luka dengan sebab lembing, sembuh dengan mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Allah tengok ya. Luka dengan sebab. Luka yang hasil dengan sebab lembing. Luka yang hasil dengan sebab lembing. Sebab maksud lembing ni bukan lembing saja, pisau apa pun masuk belakang lah. Jadi sebab senjata-senjata yang tajam. Sebab lembing ni sebab senjata-senjata yang tajam. Nak umum tu bukan nak khusus lembing saja. Luka yang hasil dengan sebab lembing, dengan sebab anggota yang tajam, pisau, pedang, kerik. Oh, sembuh dengan mudah. Dapat sembuh dengan mudah. Sembuh dengan mudah. Yakni sembuh dalam beberapa hari. Sembuh dalam beberapa hari. Maksud dengan mudah ni dalam beberapa hari. Bukan kata mudah juga. Setengah-setengah luka ni dia dipakai tahu ada. Tapi kira mudah lagi tu bila disebut kepada luka yang hasil daripada lidah. Dapat sembuh dengan dalam beberapa hari. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Tiada sembuh oleh hati yang dilukakan oleh lidah. Tiada sembuh oleh hati yang dilukakan oleh lidah. Tulis pada tiada sembuh tu. Yakni kerana kadang-kadang tidak hilang perasaan sedih sampai ke mati. Kerana kadang-kadang tidak hilang perasaan sedih sampai ke mati. Itu tak sembuh dah. Kalau kita melukakan orang dengan pedang, dengan pisau, satu hari berubat dia tu sembuh. Tak lama pun sembuh. Tapi kalau melukakan hati orang dengan lidah kita, dengan cakapan kita, tak sembuh. Payah. Kalau sembuh pun payah. Kadang makan tak, siapa mati? Siapa mati? Allah, aku ingat lama tengok orang tu. Oh, ingat lama. Jok dia lele you ingat dia tu. Lah ni umur apa dah 80, 90. Aku ingat jok dia itu lagi. Dia kecek dengan aku gini-gini. Dia dah sembuh yang dilukakan lidah, yang ni oleh cakapan lah. Lidah ni cakapan. Dia dah sembuh yang dilukakan oleh lidah, yang ni cakapan kita. Tak sembuh. Sebab tu tak boleh. Habis tu dalam sia dalam Batam Melayu ke, dalam pepatah Melayu, dalam sia ke apa pun je kecek bak lidah ni banyak. An aitan walil sinsa telompak wan hu mi ruhai. Sultan Pu kata. An aitan walil oi ni tebu tua tu mani lidah. Mani di lidah. Tapi satu kali akan habis juga. Mani hak ada lidah tu. Mani luka, mani apa? Mani air tebu, mani air tua, mani apa-apa, dia akan hilang daripada asal lidah. Telompak wan hu mi ruhai kata. Tapi kecek pe yang baik tu, dia memanikan telinga, dia bukan mani lidah, dia manikan telinga dan dia tak akan hilang-hilang. Kemanisan tu. Kemanisan yang terlekat di telinga dia tak hilang, dia tak habis. Dia ingat lama. Mani di lidah tu hilang.
Tapi mana di telinga tu tak hilang. Tak hilang. Jadi lekat gitu. Masya Allah. Tu. Tu. Apa dia banyak tu dah. Kita dengar bahasa budak-budak tu. Tu. Borapit. Borapit kau memang tahu pakom. Jadi borapit ni apa Borapit ni mata wali. Pahit setara mana pun tak serupa dengan pahit lidah orang. Mi prakom kom memang menpakon. Dia kata kalau ada bajak tajam pun ni tak tajam tak banyak serupa dengan lidah orang tajam. Tu. Dah mi prakom kom memang menpakon. รสหวานขมขมไม่มากเหมือนปากคนya kata. Tu ya dia agak sentuhan pu ni kawi penyair nombor 1 hak sia dah. Penyair nombor 1 hak sia. Tu. Tak ada orang tini dia jawab pada dulu sampai ke sekarang tak ada orang tini. Sentuhan pu tu. Tu penyair dia. Kalau arak pun banyak lagi, arak yang sedap lagi. Arak yang sedap lagi. Arak tu yang mami lebih pada hak lain-lain lagi bahasa dia. Tu dia. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Dan hendaklah engkau ingat, hendaklah wajiblah engkau sentiasa ingat, engkau sentiasa sedar diri. Wajib engkau kena sentiasa sedar diri, kena khabar diri semua. Tu engkau ingat. Wajib engkau ingat akan bahawasanya dalam irsyad, perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk. Perkataan yang baik, cakapan yang betul dan muafakat dengan suruhan Allah, tu maksud yang baik. Dobik baik ni tak boleh kira orang. Kata ni nak baik jahat tu tak boleh kira di orang, kira di syarak, ukur dengan syarak. Cakapan yang betul dan muafakat dengan suruhan Allah, tu kira kata perkataan yang baik. Bahawasanya perkataan yang baik itu cakapan yang betul dan muafakat dengan suruhan Allah. Kecek pihak Tuhan redha, yang Nabi redha. Tu kira perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu, ingat, mendatangkan petunjuk. Mendatang, melahirkan, menimbulkan petunjuk. Hak ni wak witimu, menimbulkan petunjuk. Maksud petunjuk ni taufik, hidayah. Kecek yang baik itulah mendatang, menjadi sebab bagi timbulkan taufik dan hidayah bagi segala anggota Allah. Anggota yang lain tu nak dapat taufik dengan lidah. Lidah sebab Tuhan nak beri taufik kepada tangan, kaki, nak beri taufik kepada mata, nak beri taufik kepada otak, nak beri taufik kepada segala-gala anggota yang lain. Mari lidah. Lidah jadi sebab. Tuhan beri taufik. Perkataan yang baik itu mendatangkan, melahirkan, menimbulkan, menjadi sebab bagi petunjuk, bagi hasil taufik dan hidayah bagi segala anggota. Anggota-anggota yang lain daripada lidah lah. Anggota yang lain daripada lidah. Segala anggota lain dapat pimpin belakang. Apa maksud dia? Tulis sikit pada segala anggota tu. Atau petunjuk tu tak apa. Sikit pun banyak juga. Biar nak ringkas-ringkas. Tulis itu. Yakni segala anggota, sama ada anggota dirinya, atau anggota orang lain. Masuklah kali. Sama ada anggota dirinya atau anggota-anggota orang lain. Akan dapat manfaat dan taufik daripada Allah. Lalu
cakapan. Melalu sebab cakap. Melalu sebab bercakap. Akan cakapan yang baik. Maka apabila seorang bercakap yang baik, nescaya tidak sentuh hati orang lain. Akhirnya tidak timbul kelahi dan balah yang jadi sebab bagi anggota yang lain turut kerja jahat. Dan apabila seorang beri nasihat, maka anggota orang lain turut mendapat petunjuk daripada Allah untuk kerja kebaikan. Itu. Jadi hak lain dapat taufik laku. Kih lidah. Masya Allah. Orang kampung kita, suti kampung dapat petunjuk dengan sebab apa? Lidah kita. Kita mengajar, kita royak, kita nasihat, akhirnya orang berjuru. Orang jadi baik. Alhamdulillah lah. Sekat tu duduk mengajar. Allah, pakat itu belakang ni, taubat belakang dah. Kata dia sesuatu tu jadi ingat, dia sedar khabar berlaku. Tengok sebab apa. Perkataan tu menimbul petunjuk bagi segala anggota. Sama ada anggota diri dia tu sedar, anggota semua manusia pun. Dan perkataan yang jahat itu atau pada perkataan yang baik. Dan perkataan yang jahat itu perkataan yang Allah tidak redha. Maksud jahat ni serupa dengan perkataan baik tadi tu, ukur dengan syarak. Perkataan yang Allah tidak redha, perbuatan yang Allah Ta'ala murka, perkataan yang Allah Ta'ala marah. Kalau kita kecek, Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala tak redha, Nabi murih. Perkataan yang jahat itu, ingat, tu masuk belakang lah, tu hak Tuhan larang tu, geribah. Apa lagi? Mengupak, mengacung, berbalah, macam-macam. Semua benda hak Tuhan larang tu ialah bagai perkataan yang jahat belakang tu. Tu. Dulu apa? Masalah mengupak. Tu mengupak dan sebagainya macam tu. Allah. Kata musannif rahimahullah, perkataan yang jahat itu menjadi sebab atau mendatang, mensebabkan akan jahat bagi segala anggota. Sebab bagi jahat segala anggota. Ini sebab bagi tidak dapat taufik. Sebab bagi tidak dapat taufik oleh segala anggota yang lain. Dia orang panggil khidlan. Kecek baik jadi baik, kecek tak baik jadi tak baik juga.
Cuba Tok Imam misalnya, Tok Imam kecek tak kena sikit. Tok Imam kecek bersenduk tak molat. Kadang-kadang orang tak hari mayat. Ingat. Tok Imam, oh aku tak sempat ingat. Tu. Susah. Walah kemalan dia sikit lagi boleh tumuk orang kak. Susuknya ki gapo? Ki lidah juga. Kecek tak molat. Buat jadi jahat segala anggota. Sama ada anggota diri dia dan anggota orang lain. Tu menyebabkan jahat segala anggota. Yakni jadi sebab Allah murka dan marah kepadanya. Tulis itu pada segala anggota. Yakni jadi sebab Allah murka kepadanya. Akhirnya tidak diberi taufik. Akhirnya tidak diberi taufik untuk kerja kebaikan. Dan dilepaskan orang itu tenggelam dalam maksiat lidah. Itu dia. Habis. Itu lagu tu. Waliyazubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala beki kelakuan kita lah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal. Ya muhawwil al-ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah yang memalingkan kelakuan kita. Kelakuan kita ni tu juga. Duk paling, duk balik, duk ubah. Maka kita minta hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, tukar kelakuan wikom ju, wikom balik, wikom molek, wikom ju. Kau ngaji ponok wikom ju. Kau ngaji ponok kau banyak buat. Dulu tak ada buat mana yang ni kita dulu dia pun. Tapi sekat klik ponok ni tak tahu lah kan. Jadi ponok ikut sir. Panah mengaruk. Ya tak jadi lagi. Tak jadi. Sekekuat dari kampung kita penawar orang kampung. Kita jadi penawar. Walaupun manusia lain jadi racun belaka dari lidah mereka, tapi kita seorang jadi penawar untuk orang kampung. Tak apa dah. Perkataan kita ni penawar demo. Alhamdulillah dah tahu tu. Habis itu telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Telah mencerita hadis ni oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik nama dia. Sa'ad bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ni sahabat Nabi juga ni, setengah daripada fuqaha sahabat. Sahabat Nabi ni ada kelas-kelas pula. Apa isi tok fiqh, tok Quran, tok qori, tok fiqh yang ada pula sahabat-sahabat Nabi. Maka salah satu daripada tok fiqh sahabat ni Abu Sa'id. Siti Aisyah maksud tok fiqh sahabat. Tu dia. Terus Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau masalah fiqh ni, dia mau pergi rojak dia, pergi tanya dia lah. Dapat banyak dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi dan Baihaqi. Maksudnya tak royak, ya tak royak weh. Ya royak dah. Ya tak royak kalau dia tak datang nah hak bahasa Arab weh. Hak Tirmizi ni hak bawah. Maka kita kena tolong sebut. Tu dia. Maka menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id cerita bahawasanya bahawasanya Abu Sa'id kata bahawasanya Nabi Rusyad, bahawasanya manusia itu sama ada lelaki atau perempuan, semua manusia tu apabila berpagi-pagi apabila masuk ia pada waktu pagi, seperti kita lah ni kita masuk pada waktu pagi. Bahawasanya manusia itu sama ada lelaki atau perempuan, apabila berpagi-pagi masuk ia pada waktu pagi. Ni dia panggil dia ni. Benda ni kalau dia kecek pun benda ni tak leh. Orang panggil bukan benda yang boleh fikir sendiri. Tentu dia kena dengar pada Nabi royak dah ni. Tu. Ya tentu dia dengar pada Nabi royak.
Nabi rayak ke dia dah tu. Apabila ia masuk lek pagi, jawab, bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Bersegera oleh segala anggota. Tu apa makna bersegera? Yang ni bersama-sama tunduk dan merendah diri. Tu segera dia pakat tunduk dah. Allah, kita tak nampak benda ni, benda maknawi, benda yang kita tak gambar. Maka kecek pen ihtimal hakikat, ihtimalnya atas jalan majaz. Itu dia. Maka apabila berpagi oleh seorang, Nabi kata, ni Abu Sa'id cerita, manusia ni bila masuk lepas dia bangun pagi, bersegera dah oleh segala anggota. Semua anggota tu bersegera kepada lidah. Takluk kepada bersegera. Pakat bersegera kepada lidah. Yakni sama-sama tunduk kepada lidah belakang. Pagi-pagi kaki pun pakat tunduk, rendah diri kepada lidah. Pakat segera kepada lidah. Tu. Mata, telinga, gapo semua bersegera kepada lidah belakang. Dan berkata oleh semuanya, semua anggota yang lain daripada lidah lah. Bersegera oleh segala lidah, yakni segala anggota yang lain daripada lidah. Bersegera oleh segala anggota yang lain daripada lidah tu kepada lidah belakang. Dan berkata oleh semuanya, semua anggota tu berkata baginya, bagi lidah. Semua pakat kecek kepada lidah belakang. Pakat duk kecek dengan lidah. Kita tak dengar lah demo ni duk kecek ni. Kaki tangan kita duk kecek. Pagi-pagi pak tu puak ni duk tubik dah. Pakai seru, panggil cepat-cepat segera pergi temung dengan kecek dengan lidah. Kaki pun kecek dengan lidah. Ya kecek lagu mana? Ni. Berkata oleh semuanya, ni makul kau ni. Makul kau bagi berkata. Puak anggota yang lain kata kan? Menuntut oleh kami akan dikau, wahai lidah. Hari-hari. Menuntut, kami minta, kami mohon. Tu menuntut oleh kami. Kami minta lah akan dikau, wahai lidah. Puak kita ni minta kamu lah. Lidah. Lidah. Puak kita minta tolong semua lah. Minta lah. Tengok tunduk rendah diri dah. Jong pagi dah. Pagi-pagi tu jong dah. Menuntut oleh kami, segala anggota ni, akan dikau, wahai lidah. Minta menuntut dengan nama Allah. Dengan takluk pada menuntut. Menuntut dengan nama Allah. Mintalah dengan nama Allah. Minta dengan nama Allah ni. Semua ni. Kami minta kepadamu. Minta ke apa? Bahawa. Apa bagi menuntut? Menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah, wahai lidah. Menuntut akan bahawa engkau betul atas petunjuk. Minta memang betul, engkau tetap, engkau teguh atas petunjuk, di atas kelakuan kebaikan, di atas melaku kebaikan. Minta bahawa engkau betul, engkau tetap, engkau teguh atas petunjuk, atas kerja kebaikan. Minta. Hari ni dah, nak hari duk minta. Pagi ni, lidah, pok kita minta semua kamu ni tetap atas kebaikan. Teguh di atas petunjuk Allah. Tu apa makna tetap? Yakni hendaklah engkau tidak melanggar larangan Allah. Jadi hendaklah engkau tidak melanggar larangan Allah dan berkata-kata perkara yang berdosa. Dan berkata-kata perkara yang berdosa. Tu minta hak tu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lidah, kaki, tangan semua tunduk belakang kepada lidah. Lidah minta lah. Apa kita ni dah pakat ramah-ramah. Apa kita minta kamu. Hari ni dah. Hari-hari. Minta kamu. Minta kita tetap di atas petunjuk. Jangan kecek Allah Ta'ala.
Minta we tetap di atas kebaikan. Jangan duk pergi melanggarkan pelarangan Allah Ta'ala dengan kecek benda tak boleh. Kerana sebab apa kami minta? Ilak pada menuntut. Kami minta kepadamu begitu tu kerana bahawasanya kerana bahawasanya engkau, wahai lidah. Sebab ni, mu tu wahai lidah. Jika engkau lurus, jika engkau betul atas jalan Allah, tu lurus istiqamah. Jika engkau lurus, jika engkau betul atas jalanan Allah, tidak berkata sia-sia, tidak berdosa, kalau betul, kalau tak berdosa, nescaya kami lurus. Nescaya kami lurus. Kami semua anggota ni pun lurus. Jadi mendapat rahmat dan petunjuk kepada kebaikan. Mendapat rahmat dan petunjuk kepada kebaikan. Kalau betul, kami betul. Kalau mu tak salah, kami pun dapat rahmat tu. Tu dia. Allah. Kalau mu tak salah, kami pun dapat kebaikan. Kami pun dapat petunjuk kebaikan. Tu. Kata hari-hari tu. Anak pagi. Tiap-tiap pagi. Anggota kata kepada lidah. Dan jika engkau bengkok, engkau belok. Apa makna engkau bengkok? Jadi engkau cenderung kepada jalan yang tidak baik. Sengit lah maknanya belok ni sengit. Tak betul jalan lah tu. Jika engkau bengkok, engkau cenderung kepada jalan kejahatan, kecek gitu tak apa. Atau ke jalan yang tidak baik. Dan berkata-kata yang berdosa. Tu makna gitu. Dan berkata-kata yang berdosa. Kalau mu sengit, kalau mu betul, kalau betul. Kalau mu sengit, kalau mu belok, kalau mu bengkok, tidak betul, maknanya cenderung kepada benda yang tak molek, kecek benda ngaruk. Nescaya kami bengkok. Nescaya kami belok. Kami pun cenderung daripada jalan petunjuk. Tu kami bengkok. Kami pun cenderung daripada jalan petunjuk. Tak dapat taufik. Kalau mu sengit, kami pun tak dapat taufik. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rabb. Hari-hari. Sebab itu ahlullah ya duduk dia. Itu semua ti. Dalam hadis yang lain itu Nabi kata orang beriman ni lidah duduk di belakang hati. Lidah duduk belakang hati. Nak kecek, nak tubik kok lidah tu duduk belakang hati. Nak kecek sebata-bata hati fikir dulu. Dia tak ada buat fikir dulu. Tapi orang munafik lidah duduk depan hati. Bila nak kacak, dia tubik lah. Dia tak ada fikir apa dah. Dia tak fikir apa dah. Lidah tu duduk belakang hati. Ada pun orang beriman, lidah duduk belakang hati. Nak tubik kena tepur dengan hati dulu. Hati dia fikir dulu. Molek ke dah? Nak kacak sesuai. Benda ni tu molek ke tak molek? Munasabah ke tak munasabah? Berdosa ke tak berdosa? Ya timai semua. Ya Allah, Ya Rabbi. Tu ya. Tu dah ada Allah tak kecek. Tu dah lah Allah ada semeti. Datuk tu dah Allah. Apa nak cerita tu lah. Orang Malaysia mari jauh mari nak ziarah dia. Malaysia tu mari duk ziarah tu dalam. Mari nak atas rumah dia tu. Galai tu nak dia tu baca Quran. Dia tu baca Quran, baca Quran. Dia duk baca. Lepas tu mari duk dulu. Dia temu, dia jumpa. Ada apa? Dia kata, ada ke apa? Ada apa ni? Ada hajat ke apa ni? Lepas tu dia mata ada. Tak ada apa dia nak mari ziarah babo, nak tengok babo je. Nak mari tengok babo, nak mari ziarah babo, nak mari jumpa babo ya. Apa? Boleh. Dia pun baca Quran pula. Lepas pada tu dia baca Quran. Nak tengok saja kan ni, tengok.
Nak tengok, nak mari ziarah je. Hasil lah maksud demo nak mari ziarah. Nak mari ziarah, nak mari tengok. Dia ada baca Quran. Kalau nak tanya masalah, nak jawab masalah. Minta nasihat, nak beri nasihat. Ni nak mari temu baba je, nak mari jumpa. Tak ada apa, liba nak mari temu baba je. Oh. Tak apa. Baca Quran pula dia. Tak padu lah. Quran. Demo nak mari temu je, kita temu. Ni. Dia ada ni. Kalau kita nak jumpa dia kena nak mari minta nasihat apa sikit. Tak apa pula. Tu dia akan guna lidah dia pada kebaikan. Ni kita hajat kita nak mari temu je, temu. Tok Dalon dia isi masa dia dengan kebaikan pula. Kalau lidah dia tak akan kecek. Tak akan kecek benda tak molek. Kecek sesuatu ni benda tu ada kebaikan dah. Bahaya dah tu. Bahaya juga dah tu. Kita nak hajak dia mau buah pula. Lah saya kita dia tak buah, hajak buah. Yang mana? Buah atau ikut saya. Dia mau mari nak dengar sihat kita hajak buah pula. Itu. Mari bangkok lah. Kuih banyak lah ni. Situ. Kuih banyak lah. Dia kapung lagu nanti. Mula lah. Mau pita lo ni. Akhirnya vaksin ni bapa tak kocok lagi ni. Vaksin ni. Kocok lagi dia mah. Vaksin. Cak dah. Vaksin dah. Dia lagu mana dah? Akhirnya tak tahu ke apa orang. Dia kata. Dia mau tahu Yahudi. Amerika hajuk. Nampi. Lo ni Amerika. Cina. Mari Cina asal. Mari Cina. Tu. Mengangguk sungguh pun ni. Cina ni. Pakai Allah. Dia kata dia mari di lawan mata dulu. Pun nama tak tahu. Akhirnya kita ajak dia berbual pula. Tu dia. Dia mau mari temu tu nak dengar nasihat sepatah dua. Tak kena tanya dah buku COVID. Maklumlah ke dah. Anak tanya tak apa dah. Lah anak tak COVID rumah. Lawan tu. Lon ni. Tanding kita ni teruk nombor 1. Dia mata nombor 2. Tak ada royak maklumlah ke dah benda tu. Keselamatan diri mereka tu mereka khabar belaka dah. Kita tak kena tolong royak. Keselamatan diri masing-masing jaga dah. Nyamak ketik. Dia mau beli ubat dah. Dia mau beli kamu dah. Dia mau. Keselamatan akhirat demo tu tugas kita. Keselamatan akhirat. Dia mau cari kita nak selamat di akhirat. Dia mau selamat di dunia, dia mau tak cari dah. Kita cari apa selamat di dunia? Dia mau masing-masing cari dah. Dia mau demam, dia mau beli ubat. Tapi selamat di akhirat. Maka kecek benda hang molek ya. Benda hang molek. Allah, semoga Allah Ta'ala rezekikan kita lah dan taufikkan kita untuk kerja benda tu. Kata dan berkata oleh Malik bin Dinar. Kenapa nak sebut dengan kata ini dah ni? Dan berkata oleh Malik bin Dinar, tabi'in daripada tabi'in, kibarut tabi'in. Berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar. Tak silap saya Malik ni kerana kepio. Tu. Ada orang tanya kata, wahai tok guru, apa dinat ni makna gapo dinar? Dinar ni duit dinar, duit mah. Dia kata dinar ni, dinat ni, dia dua dia kata. Dua tanggung ni. Dinat ni kalau kita ambil nun mari tak lepas pada ya jadi dinun agama. Kalau kita ambil nun tak belum pada ya jadi dunia. Kalau ambil nun tak belum pada ya jadi dunia. Kalau ambil nun tak lepas pada ya jadi din agama. Waktu duduk di kita. Duit. Duit tu dua. Duit tu dua. Duit.
Tu ni dinat tu. Kalau ambil nuntak belum pada ya di dunia. Kalau ambil nuntak lepas pada ya di dinun agama. Itulah maksud dinat dia. Oh, nampak ni oleh masya-Allah. Tu. Malik bin Dinar katakan tu. Ni mendatai musannad datai ni nak takkid perkataan Abu Sa'id betul ni. Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu taala, apabila melihat oleh engkau, ni nak tulis bahasa Arab dulu. Ni kata ni sebenarnya adalah kitab Minhajul Abidin dah ni, kita ngapa dah dulu lama. Tu Malik bin Dinar kata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika. Maksudnya terjemah daripada ni dah. Fi qalbika. Boleh kita buat ukur gaya kan? Wa wahnan fi badani. Wa hirmanan fi rizki. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Tu Malik bin Dinar kata, patut kita ambil buat pedoman lah. Sebab tabi'in, mereka yang duduk dalam korun sebaik-baik korun, dia katakan cuba tengok musannaf bawa mari. Berkata Malik bin Dinar, apabila melihat oleh engkau, iza ra'aita, apabila melihat oleh engkau, yakni apabila merasa oleh engkau, bukan melihat sungguh, benda ni benda rasa. Bukan melihat ra'aita dengan makna nampak ke mata kepala ni, nampak mata hati, ni rasa mari. Apabila lihat oleh engkau, apabila merasa oleh engkau, bila engkau rasa. Rasa lagu mana? Qasawatan, akan keras. Akan perasaan keras pada hati. Kerah yang ada pada hati. Rasa kerah hati. Bila engkau rasa kata hati engkau kerah. Apa makna? Patut tahu di mana kata rasa, kata kerah tak kerahnya. Maksud kerah pada hati itu apa? Yakni tulis situ. Yakni merasa bahawa hati engkau, merasa bahawa hati engkau mulai tidak kesan, mulai tidak berkesan, dan tidak terima ubahan. Apabila disebutkan tentang Allah dan urusan agama, itu makna.
Dia kecek hak Tuhan, tak usah kesel gapo dah. Dia kecek hak agama, tak usah menyekik dah. Tu hati mula kerah dah tu. Hati kerah dah tu orang tu. Wal iyazabillah min zalik. Hati kerah ni, dia kau kerah je mampu. Dia mampu ni tak ada timur pun mula dia. Dia mampu tu tak kena duk jiruh dah. Payah dah. Wal iyazabillah min zalik. Kecek buku agama nyebel dah kalau mampu. Kalau hati mampu. Kecek buku agama, kecek hati Tuhan nyebel. Jadi kot tu. Orang Islam ni ada juga. Kecek buku agama jadi menyembah Allah. Kita ni kalau tinggal ke mengaji lama-lama tu nak ikrah kan. Apabila rasa oleh engkau kata hati mula ikrah, Imam Malik bin Dinar kata, Allah, dan lemah pada badan engkau, wahnan fi badani. Dan lemah atau kepada kata keras lah tu. Apabila melihat oleh engkau dan merasa oleh engkau akan lemah pada badan engkau. Apa makna lemah pada badan? Lemah pada badan engkau. Rasa lemah pada badan. Tulis pada lemah pada badan tu. Yakni merasa malas dan lemah daripada kerja amal yang soleh. Daripada kerja amal yang soleh. Dan beribadat kepada Allah. Rasa pasal malas lah ni. Hati kerah rasa. Malah lah ni nak kerja ibadat. Bila engkau rasa lagu tu. Rasa lagu tu. Dan tertegah pada rezeki engkau. Atau kepada kata keras. Apabila melihat oleh engkau akan tertegah. Tersekat. Dihalang. Disempit. Dipayah. Pada rezeki engkau. Masa payah rezeki dah ni. Sempit masa kau dapat rezeki. Wata tersekat maksudnya Allah Ta'ala takwi dengan cara mudah seperti dulu. Tertegah pada rezeki engkau. Bila engkau rasa lagu tu mana-mana so dari tiga ni, ataupun rasa tiga-tiga tu selalu dah. Maka ia kata fa'lam. Maka ketahui olehmu. Hendak ketahui olehmu akan bahawasanya Malaysia. Ketahuilah fa'lam annaka bahawasanya engkau itu qad takallamta fi ma la ya'nika. Telah berkata-kata, telah bercakap-cakap oleh engkau, berkata-kata oleh engkau, bercakap-cakap oleh engkau pada barang, pada cakapan yang tiada memberi manfaat. Tiada memberi manfaat iyo barang tu. Mung sudah kecek benda, mung banyak kecek benda yang tiada memberi manfaat, tiada berguna ia barang tu. Akan dikau. Tak memberi manfaat akan dikau. Mung kecek sia-sia banyak tu. Mung buah banyak tu. Mung kecek buah banyak tu. Banyak benda tak pakai mung kecek tu. Gitu rezeki mung jadi sepik ni. Kurang hari ni. Rasa malah ibadat ni. Cuba mung dia banyak. Yang kecek ikut si. Terah. Benda-benda ni boleh terah. Terah tengok. Duk dia banyak. Perasaan malah tu akan kurang. Hati yang kerah pun akan mula ilmu. Rezeki yang sempit pun akan mula luas kembali. Tu dia. Dah Masya Allah. Berkata pada barang yang tiada memberi manfaat, ia akan dikau. Tak memberi manfaat. Maksud hadis ni, kita kata di antara dosa-dosa menunjukkan seorang itu masuk neraka apa? Kira gimarinya. Kalau kira maksud lagu mana hadis? Kalau kita kira dia.
perkataan. Sebab kita ni nak takkid je lah. Perkataan ini takkid perkataan Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Tu ya. Habis itu Allah. Itu dia. Sekat tu dulu nampaknya. Kemudian kata, dan ketahui olehmu akan bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus, yang sia-sia. Itu semula insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma awsil thawaba qira'atina ila ruh Abdul Rahim bin Salim warfa' darajatahu waghfir lahu wafsah qabrahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب يسمع قبلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عدد خش السور والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على قدره ورضاه وزن عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأكلا نتقياء علما نرضى بالخير ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الصوب المصابيح المرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا